Hari ini ialah perayaan roti tidak beragi yang kudus. Salah satu 7 perayaan dalam 3 kali setahun. 3.500 tahun dahulu, Musa dan umat Israel mengutuskan Paskah di Mesir lalu dibebaskan. Dalam perjalanan ke tanah Kanaan, mereka ada banyak kesukaran sampai menyeberangi Laut Merah. Pada masa itu, Tuhan menetapkan perayaan roti tidak beragi agar mereka mengingati kesukaran itu. Yesus Kristus menyambut Paskah dan keesokan harinya dia mati di salib sebagai realiti perayaan roti tidak beragi. Alkitab ajar bahawa dia memenuhi semua ramalan tentang perayaan roti tidak beragi. Jadi, perayaan ini buat kita melihat kembali penderitaan Kristus, bertaubat daripada dosa, serta mengambil bahagian dalam penderitaannya. Boleh dikatakan bahawa bahagian yang harus kita fokus terhadap perayaan ini ialah pengorbanan salib. Hari ini, janganlah kita hanya memikirkan penderitaan sendiri, tetapi ambillah jalan yang seperti kehidupan Kristus. Jika Kristus hidup hanya untuk sendiri, dia tidak perlu memikul salib. Namun, dia menjalani kehidupan untuk kita pendosa dan hidup untuk kita. Inilah jalan iman benar yang dikehendaki Tuhan untuk kita dalam Alkitab. Betul? Dalam buku 1 Korintus bab 13 tertulis, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berfikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Inilah firman dalam buku 1 Korintus bab 13, yaitu bab kasih. Apabila kita membuang iman kanak-kanak dan membesar untuk beriman matang, kita akan menghadapi penderitaan terlebih dahulu. Apabila kita mulai hidup mencari sukacita orang lain dan bukannya sukacita sendiri, kita akan dilahirkan semula menjadi ciptaan yang lengkap dan sempurna yang dikehendaki bapa dan ibu. Perayaan roti tidak beragi mengandungi makna yang begitu mendalam. Jadi kita harus fikir, walaupun Kristus ialah Tuhan, mengapakah dia menderitai penghinaan sebegitu, ditampar, diludahi, dimahkotai dengan duri, disepak dan ditikam dengan tombak oleh ciptaan? Apakah sebab dia bahkan harus diejek oleh penyamun? Semua ini adalah kerana kita. Jika Kristus hidup hanya untuk diri sendiri, maka dia tidak perlu datang ke bumi ini dalam badan manusia. Tiada sebab juga dia disalibkan. Melalui perayaan roti tidak beragi hari ini, kita harus menyedari bahawa Bapa dan Ibu Syurgawi hidup bukan untuk sendiri, tetapi untuk kita. Jadi mereka menerima semua cemoohan dan ejekan yang patut kita terima. Kita juga harus ambil masa untuk berfikir, keselamatan yang kita miliki tidaklah sia-sia. Mari buka buku 1 Korintus bab 13. Bab 13 ayat 9 tertulis, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berfikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kanak-kanak hanya memikirkan sendiri. Jika dia lapar,
Dia tidak peduli sama ada ibu bapa, ada adik-beradik juga lapar. Dia hanya memikirkan kelaparan dan ketidakselesaan sendiri. Dia tidak memikirkan situasi atau kesukaran yang dihadapi ibu bapa. Ini boleh dikatakan sebagai karakter kanak-kanak. Namun, orang yang matang tidak. Mereka bertimbang rasa terhadap orang lain. Ibu bapa selalu risau, bilakah anak pulang ke rumah? Sudah makan atau belum? Jika belum, kenapa tidak makan? Adakah mereka sakit atau bergaduh dengan rakan? Ibu bapa selalu ambil berat dan fikirkan orang lain. Bapa dan ibu sendiri datang ke bumi ini untuk kita. Jika hanya memikirkan kemuliaan sendiri, mereka tiada sebab untuk turun ke bumi yang kecil ini. Mereka sepatutnya hidup mulia, dilayani oleh malaikat syurgawi dan dipuji setiap hari. Namun, mereka hanya memikirkan kita. Kalian semua, mengapakah Tuhan ciptakan kanak-kanak hanya mementingkan diri dan dewasa sanggup menahan kelaparan tetapi tidak sanggup biar anak-anak lapar? Jawapannya dapat dicari dalam buku 1 Korintus bab 13. Sebab itulah buku 1 Korintus bab 13 ialah bab kasih. Kristus mengasihi kita. Jadi dia meninggalkan kemuliaan syurga dan datang ke bumi ini, menahan ejekan serta hinaan manusia, hanya untuk mengambil jalan keselamatan anak-anak. Kita dapat memastikan jalan itu melalui perayaan roti tidak beragi hari ini. Sebab itulah Paskah dan semua perayaan adalah penting. Tetapi tanpa memahami makna perayaan roti tidak beragi, kita tidak dapat mencapai iman yang sempurna. Mengapakah ada firman seperti sentiasa melayani, bertimbang rasa, dan memberi? Jika kita betul-betul faham makna perayaan roti tidak beragi, kita akan menghargai saudara-saudari, bertimbang rasa, dan mengalah. Maka, surat tentu kita akan ada hati kasih yang tertulis dalam 1 Korintus bab 13. Sekarang, kita harus buang iman yang seperti buta, yang berkata, buatlah sesuatu untukku, dan harus berfikir, apakah yang boleh kita lakukan untuk ahli di sekeliling? Apakah yang harus aku berikan lagi? Apakah yang harus kita buat untuk mengambil jalan bapa dan ibu? Mulai sekarang, melalui perayaan roti tidak beragi, kita harus dilahir kembali menjadi anak matang yang berminta dalam dan luas. Mengenai makna perayaan roti tidak beragi, mari lihat suatu babak pada 2000 tahun dahulu. Buku Matius bab 26. Bab 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan bedong, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mentapakkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus sudah tahu bahawa Yudas Iskariot akan mengkhianati dan menjual dia. Walaupun begitu, dia tidak mendedahkannya terlebih dahulu, agar tidak ditangkap. Tuhan sudah beritahu melalui para nabi fakta bahawa dia akan datang ke bumi ini sebagai korban penebusan. Dan akhirnya ramalan itu harus dipenuhi. Meskipun sudah tahu pengkhianatan Yudas Iskariot, dia lama menantikannya. Akhirnya,
Hari itu tiba dan dia menghadapi pengkhianatan yang tragik itu. Kita sambung dengan ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang mengetahui Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam salungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahawa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengiring lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahawa harus terjadi demikian?" Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Namun, akhirnya dia disalibkan, menderita kesukaran, dan menahan berbagai jenis penderitaan menurut ramalan Nabi Yesaya. Semua adalah kerana dosa kita. Kristus tidak menjalani kehidupan yang mementingkan diri dan memikirkan sendiri. Demi keselamatan dan masa depan kita yang baik, dia sendiri mengambil jalan pengorbanan itu. Perayaan roti tidak beragi hari ini adalah sangat penting dan bermakna buat kita. Kita harus fikir kembali, apakah yang harus aku lakukan untuk semua orang di sekeliling dan manusia? Janganlah hanya fokus untuk mengurangkan kesulitan sendiri. Kita harus berfikir, apakah yang boleh aku buat untuk semua ahli keluarga Sion di sekeliling? Kadangkala, kita harus mengalah, bertimbang rasa, bersabar, mengajar firman Tuhan, dan banyak lagi. Kita dapat memahami bahawa Kristus hidup bukan untuk sendiri atau sukacita sendiri, tetapi melepaskan sukacita sendiri demi sukacita kita. Semua ajaran ini terkandung dalam perayaan roti tidak beragi yang kudus ini. Agar kita memahami sebetulnya mana perayaan ini, Yesus berkata, "Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahawa harus terjadi demikian?" Yesus sudah mengetahui sendiri akan dikhianati, namun dia masih menjadikan Yudas muridnya, biar dia di sisinya dan menghargainya. Itu adalah sangat sukar. Biarkan seseorang yang membahayakan berada di sisi, mengasihi dan mengurniakannya rahmat. Mungkin tiada orang di dunia tetapi Tuhan sahaja yang tahu dan dapat melakukannya. Berapa kali kita gagal menunjukkan rahmat dan kasih ini kepada saudara-saudari yang dikasihi di Sion? Namun, Kristus menjalani kehidupan sebegitu untuk kita yang berat dosa. Memahami makna perayaan roti tidak beragi, kita tidak seharusnya fokus pada penyalibannya sahaja, tetapi harus berfikir, bagaimanakah hatinya sehingga saat dia disalibkan? Kita harus berfikir tentang ini. Rasul Paulus juga menyadarinya dan berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mulai sekarang, aku tidak akan biar apa-apa kecuali Kristus tinggal dalam aku." Kita dapat melihat kehidupan Rasul Paulus yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Kristus. Pada perayaan roti tidak beragi hari ini, janganlah fikir letih kerana puasa atau letih kerana kurang tidur. Sebaliknya, kita harus fikirkan penderitaan Kristus. Ini bukanlah hari kita berasa lapar, kurang tidur, atau tidak selesa. Kita harus berfikir betapa sukanya saudara-saudari Sion di sekelilingku. Kalau begitu, betapa sukanya lagi kehidupan bapa dan ibu. Mari bertakafus sekali sepanjang hari ini dan berfikir. Mereka hidup sebegitu untuk memberi kita keselamatan dan pengampunan dosa, sedang menjadi orang yang menyambut perayaan ini dengan sempurna.
Mari sambung dengan buku Matius bab 26. Ayat 59 tertulis, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian apa? Mereka menciptakan banyak jenis bukti palsu untuk memfitnah, menuduh palsu dan menghujat. Walaupun Kristus mengetahui semuanya, dia menerimanya secara diam-diam. Mencari kesaksian palsu. Ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Tuhan dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau tidak? Inilah adegan mereka menyoal Yesus, seolah-olahnya dia seorang penipu dan penjenayah. Di depan Tuhan, beritahulah sama ada engkau anak Tuhan. Adakah engkau selama ini menipu? Mari lihat ayat 65. Maka imam besar itu menggoyakkan pakaiannya dan berkata, ya menghujat Tuhan. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ya harus dihukum mati. Lalu mereka melutahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Beginilah mereka melutahi mukanya, meninju dan memukul dia. Walaupun kita pendosa, jika sesuatu seperti itu berlaku pada kita, kita akan marah terhadap sikap yang tidak hormat itu. Walaupun dia Tuhan, dia mengalami semuanya untuk mengampun dosa kita dan dikorbankan. Sekali lagi, kita harus bertaubat melalui perayaan roti tidak beragi hari ini. Para penulis buku Injil merekodkan bapa Tuhan diperlakukan dengan lebih buruk daripada penyamun di bumi ini kerana dosa kita. Mari lihat bab 27. Bab 27, ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus ku berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Inilah adegan Yesus dilayani dengan lebih buruk daripada pembunuh ganas. Meskipun dia tidak bersalah, dia disalibkan. Dengan kata lain, inilah adegan orang menunjukkan kemahuan kuat untuk membunuh dia. Ayat 27. Kemudian setatu-setatu wali negeri membawa Yesus ke ketum pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka melutahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Semua bapa ini menunjukkan penghinaan yang tidak dapat ditahan. Semuanya itu tidak patut diterima Tuhan. Kitalah yang patut menerimanya. Anak-anak Tuhan tidak boleh lupa bahawa Tuhan kita mengambil jalan itu untuk kita. Apabila kita lupa, kita akan sering melakukan apa yang kita suka, minat dan nikmati. Daripada melayani, kita cuba mencari kesenangan dan kegembiraan sendiri semasa menjalani kehidupan iman. Mengambil jalan yang salah ini, akibatnya buat kita terserah pada sifat dosa
dan melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Ini kerana kita suka hidup melakukan apa yang kita minat. Jika kita terus berbuat demikian, siapa akan memikul dosa kita lagi? Bapa memikul dosa kita dan ibu memikul dosa kita lagi. Jika kita berfikir baik-baik tentang hal-hal tersebut, kita pasti dapat bertekad dan berazam. Kita tidak akan sekali-kali biar sendiri jatuh ke dalam dosa atau berada bawah perhambaan dosa. Sebab itulah Rasul Paulus mengatakan kehidupan kita sebagai kehidupan penderitaan yang mengikuti Kristus. Mari lihat buku Roma 48. 48 ayat 16 tertulis, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita adalah anak-anak Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, iaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ditolong Roh Kudus Tuhan, Rasul Paulus yang menerima kehidupan Kristus mengajar semua orang kudus gereja awal dan kita pada hari ini ajaran seperti ini. Kita ialah ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi kita harus menderita bersama dengannya. Penderitaan ini bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh dosa kita sendiri. Demi keselamatan kita, Kristus menggantikan kita menerima penderitaan ini meskipun Dia tidak berdosa. Jadi, kita juga harus memberi sukacita kepada saudara-saudari Sion dan orang di sekeliling. Abraham memberitahu anak saudaranya Lot, "Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Sebagai bapa saudara, dia memang berhak mengambil segala sesuatu terlebih dahulu, tetapi dia mengalahkan diri. Kalian semua babak dan cerita silam yang tertulis dalam Alkitab, biar kita melihat siapa beriman seperti kanak-kanak dan siapa beriman matang. Tujuan utama petani menanam anak benih adalah supaya anak benih membesar dan berhasil pada musim ruluh. Tuhan berharap agar kita cepat membesar. Secara rohani, Dia mahu padi cepat menjadi masak. Dia tidak harap kita masih beriman seperti pucuk muda. Dia mahu iman kita tumbuh menjadi matang. Namun, ramai antara kita masih beriman seperti kanak-kanak. Sesetengahnya tiada fikiran untuk membesar dan tidak mahu membesar. Kalau begitu, apakah akibatnya? Kita mesti membesar dan menjadi matang, mengikut jalan penderitaan yang diambil Kristus. Janganlah kita hanya hidup untuk sukacita sendiri atau memuaskan hati sendiri, tetapi berfikir, apakah yang harus kita lakukan untuk Tuhan dan orang kudus? Rasul Paulus yang mengitarinya berkata, "Siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus yang Dia berikanku?" Dia mempunyai kesedaran dan azam untuk menjadi seperti Kristus, bukan? Mari lihat bahagian hujung buku Roma bab 8. 48 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh kerana engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus memahami kasih Tuhan yang maha agung, benar dan suci.
Dia menyadari mengapa Kristus disalibkan secara diam-diam, menahan berbagai jenis ejekan dan penderitaan oleh ciptaan, walaupun dia Tuhan. Akhirnya, dia sedar bahawa Tuhan mempunyai kebolehan, kekuatan dan kemahakuasaan untuk mengatasi semuanya untuk kita. Selepas itu, Rasul Paulus juga menerima 40 kurang 1 pukulan dan tidak berasa derita. Dia tidak takut dipenjarakan semasa memberitakan Kristus. Dia sudah bebas daripada kehidupan yang hanya hidup untuk sendiri. Dia sudah keluar daripada hidup untuk memuaskan hati sendiri. Kini dia beriman untuk melayani Kristus dan hidup bukan untuk sendiri, tetapi untuk Tuhan. Perayaan roti tidak beragi hari ini buat kita menyedari iman itu. Hanya menghadiri ibadah tidak bermaksud bahawa kita telah menyambutnya. Untuk menyambutnya dengan betul, kita harus mempunyai kesedaran seperti Rasul Paulus yang berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus meninggalkan semua yang dia nikmati dalam hidupnya. Dia mengecualikan apa sahaja jika ada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Kerana dia menjalani kehidupan indah sebegitu, dia mengecualikan apa sahaja jika itu adalah materialistik dan lebih mendekati Tuhan. Akhirnya dia berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Dia menjalani kehidupan yang menggembirakan Tuhan, bukan? Jadi, apakah hasilnya? Dia dapat membuat kesimpulan dan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kalian semua, perjanjian baru bukanlah hanya sambut ibadah atau perayaan pada hari yang tertentu. Apakah yang Tuhan ingin beritahu kita melalui perayaan ini? Tuhan harap kita menjadi orang apa? Kita semua harus berfikir tentang ini. Ibu sering menegaskan, Injil kita ialah penderitaan yang baik. Seperti firman Ibu, penginjilan kadangkala menyakitkan dan sukar. Namun, kita harus menahan penderitaan dan kesukaran demi kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama manusia dan dunia, serta kedamaian saudara-saudari. Boleh dikatakan bahawa inilah penderitaan baik untuk tentera Injil Kristus. Bapa mengambil jalan penderitaan ini dulu, kemudiannya Ibu. Sekaranglah giliran kita yang mengikut Bapa dan Ibu. Pertama sekali, kita yang telah menerima Injil harus menahan penderitaan sepenuhnya dan mesti mencapai tahap iman Paulus yang berkata, sekarang Kristus hidup di dalam aku. Dengan harap kita dapat mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus dengan sukacita, saya tambahkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.